Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersua dalam berita perdana malam ini, saya Syafal Bakrin Haji Suhaili. Dan saya Dayangku Kamaliah, Pengiran Haji Kamarudin. Berita-berita utama malam ini. Usaha-usaha memperkaya bahan dan sumber persejarahan Brunei kiat dilaksanakan dari semasa ke semasa. Sokongan berterusan BIBD kepada PKS membantu membangun industri tempatan. Pemerintahan Negara Brunei Darussalam menurut ahli Sunnah wal Jamaah merupakan salah sebuah buku daripada 6 buah buku baharu yang dilancarkan semasa Majlis Malam Sastra Islam sempena sambutan Maulud Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam semalam. Malam Sastra yang merupakan rancangan tahunan Pusat Dakwah Islamiah Kementerian Hal Ehwal Agama yang menyemarakkan lagi sambutan Maulud Nabi itu berlangsung di Pusat Persidangan Antarabangsa Brakas. Pelancaran buku terbitan Pusat Dakwah Islamiah ini disempurnakan oleh Yang Berhormat Pihin Udana Khatim Datuk Paduka Seri Setia Ustaz Haji Awang Badarudin bin Pengarah Datuk Paduka Haji Awang Osman Menteri Hal Ehwal Agama. Majlis diserikan dengan persembahan deklamasi sajang oleh Menteri Hal Ehwal Agama dan Yang Berhormat Pihin Datuk Seri Maharaja Datuk Paduka Seri Setia Dr. Ustaz Haji Awang Abdul Aziz bin Junin Mufti Kerajaan. Juga diadakan penyampaian cendera hati kepada para penulis, hakim dan pemenang peraduan penulisan seni kreatif dan non-kreatif berunsur Islam. Selaras dengan visinya sebagai pusat sumber persejarahan Brunei yang otoritatif, Pusat Sejarah Brunei terus berusaha dalam melestarikan persejarahan negara Brunei Darussalam kepada semua lapisan masyarakat. Pelbagai projek, program dan aktiviti telah dilaksanakan oleh Pusat Sejarah untuk memelihara dan melestarikan persejarahan negara Brunei Darussalam kepada semua lapisan masyarakat di negara ini. Dari awal penubuhannya, penyelidikan yang dilaksanakan tidak hanya tertumpu di dalam negara sahaja, malah ia juga dilaksanakan di luar negara. Antaranya di Sabah, Sarawak, Semenanjung Malaysia, China, Mesir, Mekah, Madinah, United Kingdom dan Belanda. Sehingga kini, projek dan pelaksanaan penyelidikan masih giat dilaksanakan secara berterusan untuk meningkatkan lagi kualiti penyelidikan tentang persejarahan Brunei. Selain itu, Pusat Sejarah juga sentiasa berusaha untuk memperkaya bahan dan sumber rujukan persejarahan Brunei dari semasa ke semasa melalui pencarian dan pembelian bahan dan sumber sejarah dari dalam dan luar negara. Pusat Sejarah Brunei telah menubuhkan lagi sebuah bahagian yang dikenali sebagai Pusat Pengkajian Borneo dengan nama singkatnya adalah PIN Borneo. Bahagian ini berperanan dalam mencari, menyelidik dan mengumpul bahan dan sumber sejarah yang tertumpu kepada persejarahan di Kepulauan Borneo. Antara tugas utama Pusat Sejarah juga adalah mengumpul hasil-hasil penulisan sejarah Brunei untuk simpanan dan kajian serta penyelarasan bagi mengawal sebarang penyelewengan fakta dan sumber dari perkara yang sebenar. Sehingga kini lebih 60,000 bahan koleksi perpustakaan dan hampir 7,000 bahan koleksi bahagian pengkajian Borneo. Penyimpanan dalam bentuk digital juga terus diusahakan oleh Pusat Sejarah Brunei supaya bahan-bahan berkenaan dipelihara dan selamat serta dapat dimanfaatkan oleh generasi yang akan datang.
Pusat Sejarah juga memikul tugas untuk memasyarakatkan sejarah kepada orang ramai melalui pelaksanaan pelbagai inisiatif, program dan aktiviti. Pelaksanaan tersebut antara lain bertujuan meningkatkan kefahaman dan penghayatan sejarah selaras dengan Pelan Strategik Kementerian Kebudayaan Belia dan Sukan dan Pelan Tindakan Pusat Sejarah. Peristiwa dan pencapaian penting yang dicapai oleh Bank Islam Brunei Darussalam BIBD sepanjang 30 tahun penubuhannya dipamerkan dalam galeri memperingati ulang tahun ke-30 BIBD. Terletak di Hab Tenaga Brunei Dermaga Diraja di Ibu Negara, galeri dibukakan kepada orang ramai sehingga hujung bulan Mac ini. BIBD bermula daripada pelancaran rasmi Islamic Bank of Brunei Berhad IBB pada 13 Januari 1993 sehingga penggabungan IBB dan Bank Pembangunan Islam Brunei IDBB menjadi BIBD pada tahun 2005. Sejak penubuhannya, BIBD telah mencapai beberapa pencapaian yang dapat dibanggakan. Alhamdulillah, nyorang kitaran kemajuan produk dan perkhidmatan BIBD dengan sokongan para pemegang saham, sokongan para pelanggan telah menjadikan BIBD sebuah institusi kewangan yang dapat memberi perkhidmatan yang diperlukan sejajar dengan piawaian antarabangsa. Galeri ini mempunyai lebih 8 bahagian, antaranya time tunnel yang mempamerkan perjalanan bank tersebut sepanjang 30 tahun. Juga dipamerkan anugerah-anugerah yang pernah diraih dan pengiktirafan daripada badan-badan antarabangsa. Adalah sokongan BIBD untuk industri tempatan bermula daripada industri seperti minyak dan gas, FDI. Kami juga menyokong beberapa industri kecil dan sederhana melalui perkhidmatan SME 360. Pada tahun lepas kami mengadakan SME 360 series, iaitu siri forum yang mengetengahkan cabaran yang dihadapi oleh perusahaan kecil dan sederhana. Orang ramai yang berminat untuk mengetahui lebih lanjut mengenai BIBD bolehlah mengunjungi galeri ini setiap hari kecuali Jumaat bermula pukul 9 pagi hingga pukul 4 petang. Auda berminat untuk mencuba pembuatan tembikar. Auda tidak perlu bimbang kerana seorang pakar membuat tembikar dapat membantu memenuhi minat Auda. Laporan lanjut mengenainya bersama Muhammad Daud Haji Tuah. Proses membuat tembikar memerlukan kreativiti, ketekunan dan kesabaran. Menurut Adam Deong Chi Huat, seorang guru membuat tembikar, tanah liat menjadi bahan penting untuk membuat tembikar. Tanah liat yang sudah dikumpulkan disiram dengan sedikit air sebelum dibiarkan selama beberapa hari. Tekstur tanah liat boleh dibentuk menjadi pot, gelas, piring dan lain-lain dengan menggunakan tangan dibantu dengan alat pemutar. The wheel trolling, the most important thing is you have to put your clay exactly in the middle here. Yeah, so try to put in the middle, but don't put like this, it's moving, see? So you try to put like this, see? It stay on already. Press like this. We need to make a comb shape. Bagi mereka yang kreatif, tembikar akan dicat atau dilukis sehingga memiliki seni bernilai tinggi. Now I'm painting. Actually the painting, this one is called a biscuit. The clay put in the oven for the first firing. It takes 6 hours and 800 degrees Celsius. So it's become this, the biscuit. Yeah. So now you can start painting or glazing. Dengan kreativiti dan daya artistik,
tembikar yang dihasilkan berpotensi menjadi produk yang bernilai tinggi. Kepada Auda yang ingin menghasilkan tembikar berkualiti, apa kata Auda mencubanya dahulu? Muhammad Darajitwa melaporkan untuk Berita RTB. Unified National Networks UNN Sdn Bhd menerima anugerah tinjauan perniagaan global 2022 untuk pembekal perkhidmatan infrastruktur telekom terbaik di negara Brunei Darussalam. Ikuti bahan beritanya seketika nanti. Persatuan Pandu Puteri Negara Brunei Darussalam petang tadi mengadakan majlis doa kesyukuran dan solat fardu asar berjemaah bersempena dengan 70 tahun penubuhannya. Majlis diadakan di Ibu Pejabat Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam di Anggrek Desa. Antara yang hadir Datin Paduka Hajah Zahra binti Haji Idris dan Datin Hajah Masni binti Haji Muhammad Ali, Naim yang dipertua sepanjang hayat Persatuan Pandu Puteri Brunei Darussalam. Bacaan Ratib Al-Atas dan Surah Yasin dipimpin oleh para pemimpin muda Universiti Islam Sultan Sharif Ali UNISA. Majlis bertujuan memanjatkan kesyukuran dan mengukuhkan lagi hubungan silaturahim dalam kalangan ahli-ahli persatuan. Persatuan berkenaan kini mempunyai 900 ahli persatuan yang berdaftar dari keempat-empat daerah. Bakal-bakal jemaah haji yang terpilih menunaikan fardu haji tahun ini bagi daerah Temburong pagi tadi menjalani pemeriksaan kesihatan di Hospital Pengiran Isteri Hajah Mariam. Pemeriksaan dibukakan bermula pukul 8.30 pagi hingga 12.30 hari pada sebelah pagi dan pada sebelah petang ia dibuka bermula pukul 1.30 petang hingga 4 petang. Pemeriksaan kesihatan ini merupakan antara persiapan lazim yang dilaksanakan oleh Jabatan Urusan Haji Kementerian Hal Ehwal Agama sebelum bakal-bakal jemaah bertolak ke Tanah Suci. Di samping itu, kursus ibadat haji bagi daerah Temburong juga telah bermula pada 27 Januari lalu. Unified National Networks UNN Sdn Bhd menerima anugerah tinjauan perniagaan global 2022 untuk pembekal perkhidmatan infrastruktur telekom terbaik di negara Brunei Darussalam semasa Majlis Anugerah Tinjauan Perniagaan Global GBO tahunan ke-8. UNN juga dicalonkan bagi inisiatif transformasi digital terbaik 2022. Anugerah GBO mengiktiraf pencapaian syarikat yang luar biasa serta menunjukkan kecemerlangan dalam kreativiti, inovasi dan sumbangan untuk menghargai penciptaan di peringkat domestik dan global. Sejak ditubuhkan pada 2018, UNN secara konsisten menyediakan ekosistem inklusif bagi orang ramai untuk mendapatkan akses kepada rangkaian dan perkhidmatan yang berdaya tahan dan berkualiti tinggi. Status harian normal baharu COVID-19. Tiada kes berada dalam kategori 4 dan 5. Kementerian Kesihatan memaklumkan 111 kes sembuh hari ini. Jumlah keseluruhan pemberian 2 dos vaksin COVID-19 bagi kanak-kanak berumur 5 hingga 11 tahun 87.8%. Bagi remaja berumur 12 hingga 17 tahun yang mendapat 3 dos vaksin 62.7%. Dan liputan bagi rakyat dan penduduk negara ini yang mendapatkan 3 dos vaksin 79%. Bahagian peperiksaan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama mengeluarkan keputusan peperiksaan Pra-Sijil Tinggi Pelajaran Agama Brunei Pra-STPUB dan Sijil Tinggi Pelajaran Agama Brunei STPUB tahun 1443 Hijrah 2022 Masihi bagi calon-calon Pra-U1 dan Pra-U2 Sekolah Menengah Arab Laki-Laki Hasnal Bolkiah dan Institut Tahfiz Al-Quran Sultan Haji Hasnal Bolkiah.
Daripada 291 calon pelajar Prayu 1 yang menduduki peperiksaan Prasijil Tinggi Pelajaran Agama Brunei, 289 orang calon telah memperoleh sekurang-kurangnya satu pangkat jain kepujian dan daripada jumlah tersebut, 221 calon telah berjaya memperoleh sekurang-kurangnya pangkat jain kepujian dalam semua mata pelajaran yang diduduki, iaitu meningkat daripada pencapaian calon pada tahun 2021. 274 calon telah menduduki peperiksaan sijil tinggi pelajaran agama Brunei dan daripada jumlah tersebut, 261 calon telah lulus dan daripada jumlah lulus berkenaan, 120 calon memperoleh pangkat mumtaz cemerlang, iaitu meningkat daripada tahun lalu. Pihak sekolah yang berkenaan boleh mengambil keputusan calon bagi sekolah masing-masing hari ini di Pejabat Bahagian Peperiksaan Jabatan Pengajian Islam Kementerian Hal Ehwal Agama bermula pukul 10 pagi. Calon-calon yang menduduki peperiksaan tersebut juga boleh mendapatkan slip keputusan mereka di sekolah masing-masing. Pasukan Polis Diraja Brunei PPDB sedang mengesan seorang lelaki penduduk tetap yang dilaporkan keluar dari rumah. Sebarang maklumat mengenai Muhammad Hafiz bin Abdullah alias Yong Yufu memegang nombor kad pengenalan 301031008, hubungi Balai Polis Sengkurong di talian 2661334 atau talian kecemasan Polis 993 atau mana-mana Balai Polis yang berdekatan. Sementara itu, 2 buah premis perniagaan dikenakan kompaun RM500 setiap sebuah premis kerana kesalahan di bawah Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan peraturan-peraturan di bawahnya. Kesalahan didapati semasa pemeriksaan rutin Jabatan Perancangan Ekonomi dan Statistik JPES, Kementerian Kewangan dan Ekonomi pada bulan Januari 2023. Syarikat Nasim Enterprise dan Dirimba Department Store Sendiran Berhad didapati gagal memaparkan tanda harga pada beberapa barangan yang dijual seperti sayur-sayuran, buah-buahan, susu tepung formula dan susu cair dalam tin. Pada bulan lalu, 16 notis amaran dikeluarkan kepada 16 buah premis perniagaan kerana menjual melebihi harga maksimum yang ditetapkan bagi produk minyak masak dan gagal mematuhi peraturan paparan tanda harga, iaitu tidak mempamerkan tanda harga dan memaparkan tanda harga yang mengelirukan. Para peniaga diingatkan untuk sentiasa bertanggungjawab semasa menjalankan perniagaan secara beretika dengan mematuhi Akta Kawalan Harga Penggal 142 dan peraturan-peraturan di bawahnya dalam usaha untuk membangun ekosistem perniagaan domestik yang berdaya tahan. Sebagai usaha membudayakan masyarakat mengenai pembuangan sisa yang betul, Green Brunei mengalu-alukan orang ramai untuk menyertai kempen Kitar Semula dengan membawa barangan yang boleh dikitar semula. Kempen merupakan inisiatif menyokong usaha Sekretarian Perubahan Iklim Negara Brunei Darussalam BCCS dalam mengurangkan sisa pepejal sebanyak 1 kilogram setiap orang dalam sehari menjelang 2035. Barangan yang diterima adalah kertas, surat khabar, kotak, besi yang dibersihkan dan dikosongkan dan sisa elektronik iaitu peralatan komputer. Kempen akan diadakan Ahad ini, 5 Februari 2023 di tingkat bawah kawasan letak kereta kontena Pang dari pukul 9 pagi hingga 1 petang. Sehingga kini Green Brunei telah berjaya mengumpul sebanyak 152,100 kg barang kitar semula sejak 2014. Maklumat lanjut, layari Instagram Green Brunei @greenbrunei atau menghubungi 824 2229. Pasukan Brunei DP MMFC kini berada di Bangkok, Thailand bagi menjalani latihan pramusim menjelang saingan Liga Perdana Singapura hujung bulan ini. Semasa berada di Bangkok, pasukan Brunei DP MMFC turut dijadual mengadakan perlawanan persahabatan dengan klub Nakhon Phanom dan Chonburi.
Brunei DPMMFC akan membuka kempen Liga Perdana Singapura pada 3 Mac depan menentang Lion City Sailors di Stadium Bishan.